Malaysia, halo, hidup Malaysia. Inilah negara yang membawa Indonesia merdeka, Japan. Give away Japan. Endon merdeka, give away Japan. Mereka menipu sedunia. Mereka kata mandi darah lawan Japan. Mereka adalah penyokong Japan. Mereka membunuh pribumi. Mereka yang menang. Tapi Endon yang claim. Inilah Presiden Indonesia, bekas askar bandar, bekas mandor. Dia menyujud seorang Jepun. Itulah sebabnya Malaysia dah tahu kebodohan. Jepun menjajah Indonesia. Suharto hanya buruh mandor pada masa itu. Perjanjian tiada. So, Indonesia merdeka adalah haram, tidak sah. Ini adalah keadaan di mana Suharto terlalu kagum dengan Jepun. Pada masa itu Jepun adalah hebat. Ramai orang Indonesia dipaksa oleh Soekarno menyokong Jepun dan menghadiahkan emas, harta semua kepada Jepun untuk Jepun menjajah dan mengalahkan negara barat di Asia. Inilah giveaway negara Jepun, Indonesia. Pada masa itu, Suharto seorang mandor daripada zaman Belanda telah menipu kepada orang Indonesia dan menyatakan harta Indonesia adalah milik Jepun. Begitulah keadaannya. Jepun kecewa pada masa itu. Beliau menjajah Pulau Jepun, tetapi Pulau Jawa sangat miskin. Jepun masih gagal pada masa itu menjajah Sumatera, kerana pada masa itu di Sumatera ada askar Inggeris, ada askar Belanda, ada askar Malaysia juga. Pada masa itu juga Jepun telah mengambil dan meminta orang Jawa membantu mereka merampas negara Sumatera dan juga Kalimantan. Beginilah keadaan penipuan negara Indonesia, give away Jepun. Indonesia adalah semua negara yang dipanggil oleh orang Melayu Pulau Babu. Sebelum wujudnya tahun 500 Masihi, di sana terdapat seekor beruk. Di Hiroshima pada masa itu, Jepun telah surrender. Soekarno sangat terkejut dan mengangkat senjata untuk melawan penjajah. 2 hari Jepun kalah, Indonesia isytihar Indonesia merdeka. Mereka telah membunuh bekas-bekas askar Jepun. Ini adalah satu kenyataan yang telah ditutup oleh sejarah Indonesia. Soekarno juga gagal mendapat sokongan Sumatera Sultan-Sultan. Suharto adalah bekas askar kapiten Jepun. Pada masa itu Malaya telah diberi amanat untuk menjajah dan menewaskan Indonesia Komunis di Pulau Jawa. Dengan keadaan darurat tanah Melayu, kita Malaysia pada masa itu dalam perundingan untuk membesarkan Malaysia. Indonesia pada masa itu adalah sebuah negara miskin kerana mereka mencuri duit orang Belanda. Pada tahun 1957, Suharto bercita-cita mau mengklaim Malaya dan juga Mindanao. Malangnya pada masa itu Malaysia telah gagal. Suharto juga yakin populasi orang Jawa yang ramai boleh dipergunakan untuk menyerang negara-negara yang dirasakan boleh mendatangkan keuntungan. Melalui kekayaan hasil bumi Malaya, Malaya sentiasa dilindungi. Pada masa itu, tahun 1957, walaupun Indonesia merdeka awal, mereka masih gagal menyaingi ekonomi Malaysia. Indonesia pada masa itu adalah sebuah negara komunis. Banyak pembunuhan kaum berlaku. Orang Batak, orang Melayu kena, orang Aceh paling kesian. Orang Cina akhirnya pun kena juga. Beginilah keadaan di Malaya pada masa itu. Pada masa itu, Malaya dilindungi oleh negara-negara super hebat kerana kita pada masa itu adalah pembekal getah. Inilah keadaan di Malaya pada masa itu. Pada masa itu, tentera Malaysia kalau kita lihat lebih canggih daripada tentera nasional Indonesia yang ramai dan bodoh itu. Mereka hanya bersenjatakan buluh runcing dan juga rifle Perang Dunia Kedua. Disebabkan Malaysia pada masa itu bukanlah sebuah kuasa besar, masih dalam pertempuran dengan komunis, maka semua harta benda daripada Asia dan senjata dialihkan ke Malaysia. Kerana pada masa itu Indonesia sangat pro-komunis. Beginilah keadaan darurat di tanah Melayu hampir tahun 1945 hingga 1970. Keadaan Malaysia menentang komunis. Pada masa itu komunis Malaysia disokong oleh Republik Indonesia. Mereka memberikan maklumat-maklumat supaya Malaysia jatuh ke tangan komunis. Pada keadaan yang ini, Indonesia pun telah tewas dan keadaannya telah teruk sekali. Ekonomi, enjing, semuanya telah muncul di Indonesia. Pada tahun 1966, Soekarno telah melingkupkan ekonomi Indonesia. Indonesia tidak segebilang negara lain. Mereka adalah sebuah negara yang bodoh. Pada masa sekarang, Indonesia telah membeli sebuah Rafael yang akan dapat pada tahun 2029. Inilah kebodohan negara Indonesia, membeli barang yang tidak ada
jaminan. Malaysia tidak membeli buatan Perancis kerana permintaannya sangat susah. Kalau perang, keadaan Indonesia punya tentera udara, tentera laut, beginilah keadaannya. Mereka tak akan dapat masuk walaupun hampir 6 hingga 7 kilometer di dalam negara Malaysia. Beginilah keadaan peperangan jika berlaku di antara Malaysia dengan Indonesia. Tentera udara adalah penting. Kalau kita lihat Indonesia, mereka membeli kapal terbang Sukhoi yang mempunyai rekaan yang basic. Kebodohan ini diwarisi daripada zaman Soekarno. Inilah tentera laut Malaysia. Mustahil Indonesia berani menyerang kerana Indonesia tahu keupayaan tentera laut Malaysia lebih baik daripada negara Singapura. Walaupun Indonesia sehingga sekarang masih menghantar perisik ke Malaysia, tetapi semuanya tidak dapat memberi kata putus bahawa Malaysia ini lebih kuat daripada Indonesia ataupun tidak. Indonesia mewarisi kebodohan dan kelembapan otak daripada zaman Soekarno. Disebabkan terlampau tamak, Soekarno telah memberitahu kepada orang di Indonesia bahawa Jawa adalah penjaga negara Indonesia. Sebenarnya kalau perang, tentera laut Indonesia akan gagal dan akhirnya Malaysia menang.